Nama aku Darina. Kisah seram yang aku ingin kongsikan ini berlaku sewaktu aku dan seorang lagi teman sedang menginap di sebuah hotel yang berada di Johor Bahru. Pada waktu itu, aku dan temanku yang bernama Laila sedang bercuti sambil merayau dan berjalan-jalan melihat sekitar bandar Johor Bahru. Dipendekkan cerita, aku telah booking sebuah bilik hotel yang berdekatan dengan bandar dan aku telah diberikan bilik yang bernombor 3062. Rupa-rupanya, aku tidak tahu yang ada kisah di sebalik bilik itu. Kami sampai dalam pukul 5 petang dan selepas meletakkan barang-barang, kami pun persiapkan diri dan bersihkan diri untuk keluar semula pada waktu malam. Tapi aku dapat rasakan ada yang tak kena dengan bilik itu. Suasana dalam bilik itu agak suram dan agak menyeramkan. Lagi-lagi pada waktu maghrib, aku terasa seolah-olah diperhatikan oleh sesuatu. Jadi setelah puas meronda, berjalan-jalan, makan di sekitar bandar, kami pun balik ke bilik hotel. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 lebih pagi. Ketika sahaja aku membuka pintu bilik, aku dan temanku terkejut apabila melihat ada satu susuk tubuh putih sedang baring di atas katil. Aku fikir yang aku ni salah bilik sebab kami ni pun dah mengantuk. Tapi kalau ikutkan logik akal, tak mungkinlah kami ni salah bilik sebab kunci yang ada pada kami ni memang khas untuk bilik tu. Berkali-kali kami memeriksa nombor yang berada di pintu bilik. Kami ni pun malaslah nak layan sebab kami pun dah letih. Yalah, setelah seharian mengharungi perjalanan yang agak jauh, jadi kami masuk semula ke bilik tersebut sambil membuka lampu. Memang betul, tiada sesiapa pun di atas katil. Kali lagi aku membersihkan diri dan solat sebelum tidur. Ketika aku nak tidur, aku melihat temanku sudah berselubung di dalam selimut. Entahlah kenapa, pada malam tu aku susah nak tidur. Pusing kiri, pusing kanan, tak juga mata ni nak tidur. Waktu aku pusing ke arah langsir yang ada di balkoni, aku perasan yang di sebalik sudut langsir tersebut seolah-olah kembung. Seperti ada seseorang yang sedang bersembunyi di sebalik langsir tu. Apa yang peliknya, bahagian langsir yang lain tak macam tu pun. Aku cuba kejut temanku di sebelah sebab aku dah mula rasa takut. Tapi temanku yang bernama Laila ni tidur mati dan tidak menunjukkan sebarang reaksi. Aku memalingkan semula badan ke arah langsir dan aku pelik sebab bahagian kembung yang aku nampak tadi sudah tiada. Dan ketika itulah aku terdengar dari arah belakang yang merupakan tempat Laila tidur suara yang garau dan melirik panjang. Aku cuma menegur dengan mata yang terpejam dan dalam masa yang sama, aku cuma fikir yang Laila sedang berdengkur. Suara Laila semakin lama semakin kuat, makin seram dibuatnya. Tambahan lagi, suara Laila tu sangatlah mengganggu. Lagi susah aku nak tidur. Ketika aku kembali nak pusing ke arah Laila untuk menegur, alangkah terkejutnya apabila terlihat susuk tubuh berbungkus putih bermuka hitam sedang baring dan melihat ke arah aku. Pada ketika itulah aku menjerit sekuat-kuat hati dan meninggalkan bilik itu. Dan ketika itulah aku ternampak Laila di koridor sedang menuju ke arah bilik. Laila yang melihat aku yang sedang cemas dan ketakutan bertanyakan apa yang berlaku. Aku dan Laila segera turun ke lobi hotel untuk mencerita apa yang berlaku. Rupa-rupanya, sewaktu aku sedang mandi, Laila telah keluar dari bilik untuk pergi ke kedai runcit 24 jam sambil menelefon tunangnya. Jadi, aku baring tadi dengan siapa? Dipendekkan cerita, aku ke kaunter hotel untuk tukar bilik pada malam tu juga. Staf yang menjaga kaunter terkejut sebab bilik 3062 yang kami duduk tu tak dibuka untuk pelanggan buat masa ni.
Sebab bilik itu telah mendapat banyak aduan yang mereka ni sering diganggu oleh makhluk yang berbungkus putih. Mungkin staf yang berikan bilik tu adalah staf yang baru dan tidak tahu tentang bilik tersebut. Syukurlah ada staf hotel yang teman kami untuk naik semula untuk mengambil barang-barang dan berpindah ke bilik yang lain. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Darina tentang bilik hotel tempat dia menginap. Wajah makhluk tersebut sampai sekarang tidak boleh dilupakan oleh Darina.